Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini di dalam kuliah Zuhur, yang mana insya-Allah seperti biasa di dalam kuliah bulanan kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Pedoman Sembahyang Berjamaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Baik, ini kita sambung lagi insya-Allah. Kalau kitab Jawi saya muka surat 7 dan kelakuan yang keempat, betul? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kelakuan yang keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Baik, apa kita cerita ni? Baik, jadi kita masih lagi dalam perbahasan bab iaitu syarat-syarat sah makmum mengikut imam. Jadi syarat-syarat sah makmum ikut imam di situ, ikut imam di situ ada 12 syarat. Syarat pertama kita dah hurai dulu, iaitu syarat sah makmum ikut imam, mestilah makmum itu dia niat mengikut imam ataupun dia niat berjamaah ataupun dia niat menjadi makmum. Itu yang pertama. Syarat yang kedua pula iaitu makmum dan imam itu mestilah berhimpun pada satu tempat. Mestilah dia berhimpun, imam dan makmum tadi. Syarat yang kedua iaitu berhimpun pada satu tempat. Jadi berhimpun pada satu tempat di situ dia ada 4 kelakuan. Dia pecah pula. Syarat kedua ni dia pecah pula, dia pecah 4. Berhimpun antara imam dan makmum tadi dia ada 4 masalah, ada 4 kelakuan. Kelakuan pertama, imam dan makmum itu berhimpun di dalam masjid. Pertama dulu kan. Kelakuan pertama dulu. Kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Itu kelakuan yang kedua. Kelakuan yang ketiga,
Kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Jadi kita dah bahas dah dulu. Kalau imam dan makmum berhimpun dalam masjid, itu boleh di antara imam dan makmum tu bercerai lebih daripada 300 hasta. Dulu kita bahas kan. Kalau antara imam dan makmum tadi, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, dia jangan lebih daripada 300 hasta di antara imam dan makmum tadi. Begitu juga iaitu imam di luar masjid, makmum di dalam masjid, jangan lebih imam dan makmum tu lebih daripada 300 hasta. Kita dah bahas dulu, satu hasta bersama dengan 0.45 meter. Kemudian kalau 300 hasta bersamaan dengan 135 meter. Kalau saya salah tu, saya pun, kita pun lupa dah, agak-agak je tu. Betul? 135 meter. Itu yang kiraan barulah. Kalau ikut hasta ni, di antara hujung jari sampai ke siku. Ni sampai sini. Itu satu hasta. Kalau depa, ni sampai sini. Kalau 1 meter, ni sini. Hujung ni sampai ni 1 meter. Kalau ni depa, ni hasta. Tu kiraannya lah. Agak-agak anggaran gitu. Betul tu, Pak? Betul. Saya beritahu tu lah. Baik, habis. Tu. Baik, jadilah 3 kelakuan. Hari ni kita masuk lah kelakuan yang keempat. Ni. Kelakuan yang keempat iaitu dia kata imam dan makmum pada lain daripada masjid. Maksudnya apa? Imam dan makmum tadi dia berhimpun pada tempat yang bukan masjid. Dia berhimpun imam dan makmum tu selain daripada masjid. Contoh apa? Ni tempat kita ni. Antara imam dan makmum. Contoh kat surau kan. Surau bukan masjid. Jadi kelakuan tu dia berbeza. Kelakuan yang keempat ni dia detail sikit. Dia hurai. Permasalahannya dia agak luas sikit. Yang keempat ni. Sebab dia tak berkait dengan masjid. Contoh di musalla, di bangunan-bangunan, di padang, apa lagi selain daripada masjid, dalam rumah ke kan. Syarat dia mesti antara imam dan makmum tu akan datang, kita maklum jangan lebih juga daripada 300 hasta. Antara imam dan makmum tu jarak dia jangan lebih daripada 300 hasta. Maksud macam mana jarak dia gitu Saya nak tahu, nak takut orang terlupa balik kan, kita ulang balik. Contoh kita kata imam kat sini. Contoh makmum duduk belakang. Belakang ni luas lagi. Contoh ada satu imam makmum di sini. Makmum lelaki. Lepas tu makmum lelaki tu saja nak sembahyang belakang tu. Boleh tak sah tak? Sah ikutannya. Tapi syarat antara imam dengan makmum tu jangan lebih daripada 3 atau hasta. Kalau makmum belakang sini ada, dari sinilah dia kira sini. Kalau dia antara imam seorang ni tak apa mam, saya pasal belakang. Contoh makmum belakang tak ada. Contoh nak sembahyang boleh? Boleh, sah. Tapi meluputkan fadilat jemaah. Itu kita maklum dah. Cuma nak cerita kata di sini syarat ni dia tidak ada kaitan dengan sama ada sunat ke makruh, tak bahas. Dia semata-mata dia nak cerita sah makmum mengikut imam. Syarat tu je nak cerita. Dia tak ada kita kata sah apa sunat ke makruh ke, dia tak cerita. Dia sah tu sah lah. Masalah sunat makruh tu berbeza. Contoh kata-kata ada makmum sini. Makmum sini. Lepas tu makmum lelaki tu sembahyang kat sana, dia tak penuhkan sah. Tapi dekat lah kan, dia tak apa 135 tu. Nak kata ikutan makmum tu pada imam ni sah tak? Sah. Akan datang ada syarat-syarat dia depan ni. Baik tengok. Dia kata dan kelakuan yang keempat imam dan makmum pada lain daripada masjid, yakni berhimpun pada tempat yang lain daripada masjid, ini yang bukan daripada masjid. Itu maksud dia. Yang bukan daripada masjid. Jadi dikira macam mana? Antara imam makmum tu, jikalau kalau saf tu, jikalau banyak saf,
iaitu antara saf pertama dan saf kedua. Contoh, kita ada banyak saf kan? Baik. Nak kira antara imam ke nak kira saf? Dia kira saf. Baik. Contoh imam sini. Ada saf pertama. Maka di antara saf pertama dengan saf yang kedua. Saf kedua dengan saf yang ketiga. Maka antara saf pertama dengan saf kedua tu jangan lebih daripada 300 hasta. Kalau lebih, 1 km jauh. Antara saf pertama dengan saf kedua tu lebih 1 km. Maka ikutan dia dengan imam tu tidak sah. Itu dia cerita dia. Kalau kata dia tak ada saf, imam makmum duduk belakang. Itu mau kita kira 1 km. Tapi kalau ada saf, kalau orang tanya, itu dia kena kira jarak di antara saf dengan saf. Kalau saf 3, dia kira pula 1 km tu jarak saf keempat pula yang belakang tu. Dia kira belakang tu pula. Saf yang keempat, saf kelima, kiralah sampai habis. Bukan kata imam tu kena kira daripada imam sampai dengan makmum. Saf yang kosong. Tak, dia tak kira tu. Dia kira antara saf dengan saf. Kalau ada saf lah. Kalau saf pertama dengan saf yang kedua. Dia kata itu jangan lebih antara saf dan satu saf tadi tu jangan lebih 300 hasta. Yang ni 135 meter. Jauh juga tu. 135 meter. Contoh kalau surau besar tu tengok. Kalau surau besar, surau ni tak apalah. Kalau tengok surau setengah tempat tu surau besar tu, dia besar luas. Lepas tu dia ada saf tu. Kalau kira dengan imam tu, nanyalah kalau orang semua kat belakang tu dah saf banyak tu, orang di belakang tu, orang 1 meter ni tak saf belakang. Macam mana? Dia tak kira tu. Dia kira saf dengan saf. Kalau ada saf lah. Kalau tak ada saf, antara imam dengan saf. Saf pertama dengan imam. Saf pertama, lepas tu saf kedua dengan saf pertama. Saf ketiga dengan saf kedua. Saf keempat dengan saf ketiga. Saf kelima dengan saf keempat. Antara jarak saf dengan saf tu jangan lebih daripada 135 meter. Habis. Dia kata ada kala kedua-duanya. Ada kala kedua-dua, yang ni imam dan makmum tadi di dalam padang. Di dalam padang ni apa? Di halaman yang luas. Di dalam padang, yang ni di halaman yang luas. Tu. Atau kedua-dua tadi, imam dan makmum tadi, di dalam perbinaan daripada rumah-rumah ataupun rumah-rumah. Kita duduk sembahyang dalam rumah kan. Jadi antara jarak, katakan rumah, biasanya jarak ni mesti rumah besar lah. Rumah besar tu maksudnya lebih daripada 1 km. Contoh ada tapi kalau rumah kecil tu tak bilang lah. Ni biasa kalau rumah orang besar-besar kan, tu dia boleh kira lah. Biasa kalau saya pun pernah pergi pun dulu, kalau nak sembahyang sembahyang jemaah dekat rumah pun, rumah besar pun, tak ada lagi kalau sampai 1 km. Ada, tapi dalam rumah tu 1 km tu besar sangat. Jauh kan 1 km ni. Ibarat 1 meter orang lari. 1 meter macam mana? Jauh 1 meter. Itu 1 meter. Kalau 1 km pandang pandang bola tu, 1 km tu, pada rumah saya Taman tu tak sampai 1 dah 1 meter lebih. Lebih kurang 130 meter. Jauh. 1 meter macam mana? Jauh tak? Nak cari halaman tu dalam rumah orang ada. Payah. Rumah orang kaya orang payah apa situ. Boleh berlari je tu kan. Tapi nak cerita rumah, antara rumah. Baik, habis. Ataupun kedua-dua imam dan makmum di dalam perbinaan daripada rumah-rumah. Ataupun madrasah. Madrasah ni madrasah ni macam, dia macam surau jugalah madrasah. Madrasah ni tempat orang belajar kan. Asal madrasah ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni tempat orang belajar. Darasah, madrasah, tempat isi makan.
Sampai habis. Kesemuanya itu tadi dia kata apa? Maka syarat sah mengikut imam. Syarat sah dia jangan lebih antara imam dan makmum. Satu. Dan antara tiap-tiap dua saf. Tadi antara tiap-tiap dua saf tadi tu. Apa tiap-tiap dua saf? Antara saf pertama dan saf kedua, saf ketiga dan saf keempat. Nampak tak? Tu. Itu antara tiap-tiap dua saf tu. Ataupun dua orang yang mengikut di belakang imam. Apa dia? Apa maksudnya dua orang yang mengikut di belakang imam? Ni. Ni kena tulis sikit. Ikutkan boleh tunjuk tangan tapi di sini Allah. Imam ni makmum pertama tadi. Ni makmum yang kedua. Ni makmum pertama. Makmum kedua. Gambaran ni macam ni. Jadi dia kata apa? Dan dua orang makmum yang duduk di belakang imam. Kata ni imam ni ikut ni kan. Ni makmum pertama. Tapi yang ni dia tak duduk sebelah dia. Dia duduk belakang. Kata nampak tak? Jadi antara makmum dengan ni jangan lebih 300 hasta. Antara makmum kedua dengan makmum pertama jangan lebih 300 hasta juga. Itu maksud dia. Dia kena lukis lakaran tu buat nampak. Kalau baca tu dia payah. Kitab ni dia rumit sedikit dia masalah syarat sah ni 12 syarat ni. Ini baru 2 syarat. Saya semalam baru habis dekat satu tempat tu 12 syarat. Dekat surah mana? Kat Subang. Surah Ar-Razi apa. Tapi tu daripada tahun lepas lagi. Baru syarat tu baru habis. Dia punya syarat sah tu. Baru belik-belik buat dia. Nak bagi faham. Kena lukis lakaran apa semua. Baru nampak. Sebab ni kita nak sah makmum ke imam tu penting. Nak semayang. Kalau orang semayang berimam tu, makmum jemaah tu ni masalah. 12 syarat tu dia kena tahu betul-betul. Tambah ni syarat kedua. Kalau nak ingat 12 syarat semua tu, letih. Tapi kena ingat sungguh, kena tahu macam cara dia. Ni baru syarat kedua ni. Dia 3, 4, 5, 6 sampai kat 8, yang 12 syarat yang syarat ke-12 tu, itu paling payah sekali. Saya beritahu awal lah. Siapa nak baca express boleh. InsyaAllah lah dia tak apa nak faham. Kalau baca sekarang boleh. Syarat ke-12 sekarang. Kalau nak tengok boleh. Tapi takut tak erti. Sebab dia cakap ringkas. Dia cakap ringkas. Baik, tengok. Itu yang dia katakan. Itu yang dia katakan. Atau dua orang yang mengikut di belakang imam. Itu kata dua orang belakang imam tu. Bukan duduk belakang imam tu dia tak. Dia ada dua orang tapi dia duduk jarak satu. Dua. Nampak tu maksud dia. Dia kata dua orang yang mengikut di belakang imam tadi tu jangan lebih jangan lebih apa? Atas 300 hasta. Baik, atas 300 hasta ni kita nak ikut nak kira kat mana? Ni pula. Nak kira kat mana kita antara imam dengan makmum? Ni. Pertanyaan ni kena detail sikit ni. Setengah orang dia tak bahas lah, tapi saya bahas. Okey ni imam. Imam makmum kan? Okey. Kita nak kira kat imam diri tu ke? Nak kira kat mana? Antara jarak dengan imam. Okey ni. Apa imam dengan makmum kan? Imam dengan makmum. Kita nak kira jarak belakang imam ni ke? Nak kira depan imam ke? Nak kira tepi imam ke? Macam mana? Antara jarak kita dengan makmum. Dia tak tulis. Di sini
dia kena ingat dikira daripada tumit belakang bagi imam. Tulis itu. Mulai daripada tumit. Tumit tahu kan? Tumit kan? Tumit kaki tu, belakang tu. Dia kira satu tu. Tu dia punya paras tu. Paras 300 hasta tu mulai dari situ. Begitu juga soft pertama, soft kedua pun dia kira tu tumit belakang. Nampak Orang tak sebut tumit belakang, tumit faham dah. Ada tumit depan ke? Tumit lah, kita sebut tumit kan. Takut sebut kan. Orang tak faham apa tumit. Tumit belakang tu lah, tumit belakang tu. Antara tumit imam dan juga makmum yang pertama. Begitu juga soft pertama juga. Soft pertama dengan soft kedua nak kira mana? Bukan kira imam. Kira tumit bagi soft. Orang yang duduk di soft pertama, tumit dia tu dengan soft kedua jangan lebih 300 hasta. Tu kena kira, kena tulis itu. Baik. Dan tiada mudarat lebih 3 hasta. Dia kata tak mudarat. Tak mudarat apa? Dia kata soh. Tu maksud tak mudarat. Tak mudarat maksudnya soh semayang kita. Kata ustaz ni lebih 300 hasta ni. Lebih tu macam mana? Dia kata lebih 3 hasta dia lebih kurang. Jadi 1 hasta 0.45 meter. Lebih kurang 1.35 meter 3 hasta Kalau 1.35 meter tu tak apa. Dia kata tak mudarat maksudnya apa? Soh ikutan tu. Contoh 300 hasta betul ada lebih sikit lah 3 hasta. 2-3 hasta. Tu tak apa. Dimaafkan. Dia kata soh. Lebih kurang kan? Tak apa. Dalam apa? Dalam bab ibadat pun dia ada juga jaga juga lebih kurang. Kalau 3 hasta tu dimaafkan. Dapat syarat jaga. Bukan nak detail sangat 300 tepat-tepat sekali. Tak. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia ada juga lebih sikit 3 hasta. Betul kita tengok semua. Tengok pekerjaan syarat tu dia ada juga lebih kan. Dia lebih kan. Macam kita lah. Ibarat orang niaga. Bukan nak jual tu ngam-ngam air. Parah tu. Dia kena bagi lebih sikit. Macam tu lah. Dalam syarat pun ada. Nampak Dalam syarat pun dia jaga kita Kalau orang tanya, betul ke ngam-ngam 3 hasta? Tidak. Kalau lebih 3 tu tak apa. Sah juga sembahyang kita dimaafkan. Ibaratnya, bagi air tu kalau RM3, air tu satu cawan tu memang ngam-ngam. Tak apa, lebih sikit tak apa. Macam tu lah. Lebih kurang kan. Orang Melayu kita baguslah. Dia lebih kurang Alhamdulillah. Dia tak ada ajar nak sampai sifat tamak tu apa dekut dan sebagainya kan. Nak bagi ngam-ngam betul Lebih sikit tu kena bagi. Dalam semayang pun ada lebih sikit juga Tengok. Habis. Dan ni syarat pula dah. Ni syarat yang seterusnya. Dia tak tulis tapi kita faham lah. Tadi 300 hasta satu. Dan jangan ada dinding antara imam dan makmum. Dan jangan ada dinding. Apa maksud ada dinding? Tulis. Yakni dinding yang menegah. Tulis itu. Dobek kat tepi. Yakni dinding yang menegah atau menghalang lalu pergi oleh makmum kepada imam. Saya ulang balik. Yakni dinding yang menegah ataupun menghalang lalu pergi oleh makmum kepada imam. Jangan ada penghalang-halang tu. Nak pergi antara makmum nak pergi ke imam tu tak boleh nak pergi. Kalau ada, dia tak boleh. Tak sah. Tu sebab tu kita kata syarat kalau nak semayang berjemaah selain bermasjid ni dia banyak syarat. Kalau ada dinding tu yang menegah lalu antara makmum nak pergi kepada imam. Walaupun kita tak lalu, tapi boleh lalu menegah nak pergi kepada imam tu, terhalang. Itu dia katakan tidak sah. Ni akan datang ni kita cerita ni bab kain ni apa semua ni. Dan depan tu ada tabir nanti tengok. Dia kata jangan ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Apa 3 kelakuan yang akhir ni? Ni. Ni kena tulis. 3 kelakuan yang akhir ni iaitu imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Satu kelakuan. Kelakuan yang kedua,
Imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Itu kelakuan kedua. Kelakuan yang ketiga, imam dan makmum bukan berhimpun dalam masjid. Itu tiga. Tiga kelakuan yang akhir ni. Lepas tu kata tiga kelakuan. Kan semua ada 4 kelakuan kan? Kelakuan yang pertama tu apa? Imam dan makmum berhimpun dalam masjid. Itu memang tak ada isu dah. Dia kata kelakuan 3 yang akhir ini. Apa? Kelakuan 2, 3, 4 tu. Jangan ada di dinding yang menghalang makmum pergi kepada imam. Tu 3 kelakuan tu. Adapun dalam masjid tak apa. Kalau tu tak ada dinding tak apa dalam masjid. Tak apa. Kalau dalam masjid kan, tempat perempuan tu dia tak dinding. Ikutan tu. Nak ikut boleh sah. Syarat dia tahu kata pindah imam rukun daripada satu rukun tu dia tahu. Kalau masjid tak ada isu apa. Kalau masjid tak ada isu apa. Yang jadi isunya 3 kelakuan yang terakhir itu kalau imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Ataupun imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Ataupun imam dan makmum bukan dalam masjid. Ini kita dah hurai dulu masalah kelakuan 2, kelakuan ketiga dulu. Bulan lepas. Baik. Habis itu. Dia kata bersalahan kelakuan yang mana tadi? Bersalahan. Habis yang ni dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Okey, baik. Bersalahan kelakuan yang pertama. Apa bersalahan? Tak sama. Itu bersalahan. Bersalahan tu dengan mana tak sama hukumnya kelakuan yang pertama. Apa kelakuan yang pertama? Imam dan makmum dalam masjid. Nampak tak? Nampak dia kata. Kelakuan yang pertama tak sama dengan kelakuan yang 3 yang belakang tadi. Sebab apa? Maka diluaskan hukum. Yang ni, diluaskan hukum di dalam masjid. Bila masjid ni hukum dia luas. Hukum dia luas. Kalau maksudnya hukum di luar ni, tengok. Dia tak banyak syarat macam selain daripada masjid. Walaupun kita hukum luar pun, tapi kalau orang dia boleh niat iktikaf, nampak tak luas nampak hukum. Boleh niat iktikaf, orang yang berjunuk ataupun haid tidak bolehlah mendiami dalam masjid. Nampak tak? Tak boleh. Dia sekarang isunya sekarang orang nak mendiami dalam masjid ni bukan kita kata ustaz kalau orang tu dah pakai pad untuk orang perempuan, dia haid. Boleh tak duduk dalam masjid? Tak boleh juga. Dia bukan kita kira-kira kata meniti tak meniti, tak bahas tu. Dia kata mendiami dalam masjid. Ataupun lalu kadar ada hajat tu tak apa. Lalu pada pintu, masuk pintu ni, keluar pintu sana. Tak apa. Kadar kata mendiami dalam masjid ni bagi orang junub ni, sekurang-kurangnya iaitu tamak-ninah. Tamak-ninah dalam duduk sekejap tu berapa lama tamak-ninah, berapa second? 2 ataupun 3 second. Kalau kita duduk second tu lama tu, haram hukum dia. Apatah lagi kalau orang nikah buat kat masjid, lepas tu orang yang haid pergi masuk dalam masjid. Habis itu lah. Habis itu. Banyakkan zaman sekarang macam itulah. Dia ambil mudah. Dia ambil mudah. Dia kata tak apa. Bukan ada meeting apa pun pakai pad. Orang tak bahas gitu. Buat malu kat orang. Ada orang cakap gitu tak? Pak hukum ni tak cakap gitu. Kita bukan straight kita nak ketatkan, nak jadi apa? Terlalu kita panggil straight dalam bab hukum. Tidak. Hukum dia kata gitu. Dia ada hikmah dia tu. Ya. Tak. Dia gini. Dia kira masjid ni dengan sekira-kira kata boleh niat iktikaf masjid. Contoh di Masjid Negeri Shah Alam. Saya mengajar Negeri Shah Alam, saya tahu. Masjid Negeri Shah Alam dia luas kan. Masjid Negeri Shah Alam dia bagi had dia nak kata boleh iktikaf dalam masjid ataupun tidak boleh iktikaf dalam masjid, dia kira ada kapet. Kalau ada kapet tu kat dalam masjid, dekat masjid negeri tu, itu sah iktikaf. Tapi kalau tak ada kapet, itu tidak sah iktikaf sebab itu bukan masjid.
Tu. Lepas tu dia kena tahu, kita nak tahu sah etikah tak etikah ni, kena tanya ejen masjid. Kalau masjid alam tu kena saya tanya imam sendiri. Imam tu kawan betul lah. Lepas tu dia memang beritahu lah. Dia dah bagi tahu dah dia punya dia punya rule dia. Kalau ustaz tak tahu kata masjid Syah Alam ni boleh etikah tak etikah, kalau ada kapet ya dah. Itu boleh tempat etikah. Kan macam ni kan bawah tu kan ada tempat yang ada tempat kapet kan. Tu sah etikah. Habis tu kalau orang tu nak lalu boleh. Sebab ada berhajat lagi tandas belakang. Boleh. Sebab tu kalau ada orang yang ada yang period, dia tengok TV kat belah belakang. Saya ada kelas atas, saya ada ngajar kelas 2 kat sana. Jadi dia ada TV khas tu orang belakang yang ada head lah. Maknanya simen lah. Dia tak duduk dekat tempat kapet ni lah. Kalau dewan tak apa. Kalau dewan kan, tak apa. Sebab kita tak sah nak etikah situ. Contoh kalau macam Masjid Khairiah, tempat saya ngajar Cik Gombak. Dia tu yang tempat maksudnya dia bilik air pun ada kat tepi tu. Dalam tu, tu tak sah etikah. Tempat najis bukan sah etikah. Lepas tu dia ada satu tempat tu macam tempat makanan pun, macam dapur kan. Dapur pun dalam masjid juga kan. Tak sah etikah tu. Ni tengok. Kena tengok masjid tu kawasan mana. Kalau masjid Syekh Gombak tu saya tahu tempat saya dah. Kita duduk kawasan Gombak ni rata-rata tu tahulah. Kalau masjid Rimah ni susah. Ni tempat saya sendiri ni. Yang belakang tu tak ada. Dia tak ada kapet tapi had dia tu kat mana? Kalau had kat masjid Rimah tu, tangga tu kan, tangga bawah tu kan. Yang atas tu kira kalau masuk tu dia tak kira macam tak sah. Kalau kita kata dia esok etikah. Kan tangga belah depan kan. Pasal belah depan kan ada kemah kan. Lepas tu kita nak naik tu kan. Situ mana ada kapet. Tapi cuma kita nak tanya, sah etikah ke tak situ? Kalau dia kata sah etikah, maksudnya kalau orang yang period pun nak lalu sajalah. Nak mendiami tak boleh. Kalau dia kata sah etikah dekat masjid dalam tu, ada kapet dalam tu kan. Di situ luar tu tak sah etikah, tak boleh sah etikah. Tapi waktu saya budak-budak dulu, kita sebagaimana yang orang tablik di situ sah etikah. Sebab di ke masjid. Kadang-kadang orang masjid pun keliru juga. Dia pun keliru juga macam mana. Kena cari AJK lah. Kena tanya AJK. Macam saya tu, saya rasa kalau Masjid Rahimah tu memang confirm. Situ memang sah etikah dah. Saya tak tahu masjid lain, saya tak mesti. Masjid lain banyak saya ngajar. Kalau macam dewan tak apa. Kan ada sekarang dewan buat untuk akad nikah kan. Cantik lah. Untuk masjid mana? Masjid wilayah. Ada orang buat. Tu tak apa. So, kita buat masjid wilayah, dia buat ni separate betul. Ajar lu pergi buat masjid wilayah kan. Dia ada buat tak? Dia ada separate. Ada separate kan. Tu tak apa. Masjid mana tu? Dia buat dalam tu semua. Allah. Masjid kat Petaling Jaya ada berlaku tu. Minta maaf dekat lah. Tapi dah berlaku ada jemaah ada AJK cerita. Tu darah keluar. Astagfirullahaladzim. Keluar darah. Kat nikah tu. Kat dalam masjid tu. Nak jawab macam mana? Nak jawab lagu mana? Tanggung masuk tanya. Pakatkan taubat habis semua. Mana kita tahu saya nak keluar? Kita tak jawab gitu. Itu jawab pelepas diri tu tak boleh tu. Kita kena letak batas dulu dah. Masjid haram tak boleh masuk dah. Tu kena tahu. Kita tak berkata mana saya tahu nak keluar. Jawapan gitu tu nak pelepas diri tu. Mau kena sebat pang gitu lah. Jawabnya tak boleh, dia tak boleh jawab gitu. Tak kena jawab. Orang kalau jawab gitu dia nak berlawan tu. Biasa. Dia tak jawab gitu. Kita jawab batasan tu kita beritahu. Okey ni etika masjid tak boleh masuk. Kalau orang periak. Kalau dia dah bawa tu lain. Ni dia tak ada tulis pun. Tak ada tulis. Masjid tak ada tulis. Lepas tu dia kena tulis. Kena tulis. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Lepas tu kalau orang muda-muda kadang dia tak perasan. Orang muda-muda kadang-kadang kawan dia kahwin kan. Akad nikah apa semua kan. Kadang orang pun tak tahu. Kalau orang muda-muda, orang perempuan kan. Yang jenis tak kahwin lagi. Lepas tu dia pun tengok kawan dia kahwin sonok kan. Kalau yang periuk tu langgar lah. Dia bukan kira apa. Kata masuk tak apa. Aku pakai pad siap dah. Orang tak bahar gitu Bukan pasal pakai pad. Dia mendiami. Mendiami apa? Sebentar. Duduk sebentar dalam kandar Tumakninah. Haram. Tu yang kita bahas. Sebab apa?
Itu sebab kita kata kalau dalam keadaan suka kita tu, kita tengok. Takut-takut benda perkara haram kita buat juga kan. Tu kita takut juga Na'udzubillah min zalik. Kalau apa itu, kalau kawan kahwin, dulu kat luar masjid tu, duduk dalam kereta. Itulah. Dia nak mudah orang dulu, kalau dulu lah kahwin orang dulu, dia buat kat rumah. Dia buat rumah Rumah tu okey lah, dapat orang datang semua. Cuma kita nak buat tu, dia atas dasar kata, masjid tu tempat yang sandaran, tempat umat Allah dan sebagainya, itu bagus. Cuma kena tahulah benda-benda yang syarak jaga tu. Kalau kalau kita kata rumah kita cantik sebab nak buat, tak ada masalah apa, boleh je buat. Tak ada masalah apa. Habis. Maka diluaskan hukum kerana masjid ketentuan. Kerana masjid ketentuan tempat sembahyang. Sebagaimana yang telah lalu kenyataannya. Kita maklum masjid ni asal ditubuhkan masjid kerana tujuannya untuk kita, kerana ketentuannya adalah tempat untuk kita sembahyang. Tu yang tujuan pertama untuk masjid. Bukan kata kami buat bina masjid ni untuk ceramah, tak. Tujuan pertama ni tujuan pertama kita buat masjid ni apa tujuannya? Untuk mendirikan sembahyang. Tempat untuk nak sembahyang. Tu dia panggil keluasan hukum masjid ni luas. Dan pahala pun besar. Pahala dia besar, boleh i'tikaf. Lagi pula kalau kita niat i'tikaf kefarduan, jadi wajib, dapat pahala besar lagi. Contoh kita niat nazar. Saja aku niat nazar i'tikaf di dalam masjid ini, contoh selama mana aku niat masjid ini kerana Allah Taala. Dapat pahala i'tikaf, dapat pahala nazar untuk i'tikaf. Sama mana duduk dalam masjid. Dapat pahala fardu. Banyak. Lepas tu kata keluasan masjid ni banyak. Ada satu tempat tu kawan saya kata rumah dia kat Jalan Kucai. Tahu Jalan Kucai yang lama. Dia kata masjid jauh. Dia duduk tengah Jalan Kucai tu, surau. Masjid tu, dia kata dengan masjid Tirmizi, dengan masjid apa, masjid Abdul Rahman bin Auf ke apa. Dia duduk tengah jauh juga, 4-5 km juga dia kata. Kata kawasan masjid dah, tak ada masjid Cina dia kata. Kawasan Cina. Allah Alam lah. Betul-betul. Jalan Kucai nama betul. Siapa yang duduk kawasan Jalan Kucai dia tahu lah. Kawasan duduk apa, macam Pak Ahmad dia kata situ kawasan masjid Cina dia kata. Saya jumpa kawan saya baru ni. Dia kata, masjid lah. Satu masjid duduk cari tak ada dia kata. Surau tu ada lah. Kata surau Jumaat. Itulah surau Jumaat pun kena tahu status juga. Adakah dia niat adakah niat jadi masjid, dia punya wakaf tu. Kalau tak wakaf di masjid tu, payah juga. Jadi surau Jumaat je lah. Surau untuk di sembahyang Jumaat. Dia tak soal i'tikaf. Nampak? Jadi dia kata masjid Tirmizi tu jauh. Dekat jalan Keting Lama kan. Keting Kelang. Habis. Tu dia, habis itu. Maka jika ada antara keduanya, antara imam dan makmum. Kalau ada antara keduanya imam dan makmum, apa dia? Yakni pada masalah 3 kelakuan yang terakhir. Ini kena ingat Kalau ada antara keduanya, antara kedua imam dan makmum tadi, tulis itu, yakni pada masalah 3 kelakuan yang terakhir ini, kena tambah sikit. Yakni pada masalah 3 kelakuan yang terakhir ini, ada apa situ? Ada antara kedua tu dinding. Ada antara itu dinding yang ada pintu yang terbuka. Dinding yang ada pintu terbuka tu dalam kitab tu ada. Tengok dia. Ada pintu yang terbuka, maka harus mengikut mereka. Maka harus, yang ni boleh. Sah. Harus maksud sah. Sah mengikut akan mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Jadi contoh kita kata kita sembahyang dalam surau. Maka ada orang duduk kat tepi pintu tu. Maka kita sembahyang kat belakang. Kita ni sembahyang belakang orang tu lah, kat belakang pintu, tapi pintu tu terbuka. Kalau pintu tertutup tak sah. Dia terbuka. Bila dah terbuka,
Jadi syarat dia mesti kalau ada orang pintu duduk kat tepi pintu tu, kita nak ikut sah tak? Hukumnya harus sah kita ikut. Tu. Harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Satu. Dan saf yang berhubung dengan dia, dengan pintu itu. Apa dia? Contoh pintu tu ada saf, ada berhubung pintu tu, lepas tu kita ikut saf tu. Sah atau tidak? Sah. Syaratnya pintu mesti terbuka. Kalau tempat saya surah Al-Husna, kat Taman Selasih Gombak. Ada padang kecil dulu. Surah tu, dia tak buka. Bila tak buka tu, dia buat semalam Jumaat. Macam mana ikutan orang belakang tu nak sah? Dia tutup. Alasan dia kata aircon banyak keluar. Alasan tak munasabah. Alasan keduniaan orang panggil tu. Bukan beribadat. Satu. Alasan kedua pula, takut kucing masuk. Itu dia bagi tahu saya ni. Dua alasan tu. Saya kat alasan tu tolak tepi. Hak tu tak mau tak pakai dah. Kena lama dah nak masuk dalam kitab ni. Jaga. Tak boleh pakai benda tu. Alasan aircon. Kita buka tu alasan untuk orang belakang tu nak sah ikut imam. Ya. Cermin walaupun kita nampak pun tak boleh. Tak jadi sebab dia menghalang. Tadi kan sebut tadi. Dia menghalang di antara makmum pergi kepada imam. Sadar ada pintu mesti terbuka. Walaupun sikit kena buka sikit. Buka sikit tak apa dah. Lepas tu jaga dah kalau ni, macam ni kan. Buka sikit. Bukan kata Ustaz, saya tahu Ustaz, imam tu dia bukan masalah tahu tak tahu. Dia mesti ada laluan antara makmum tu boleh pergi ke imam. Bukan kita nak pergi ke imam dah. Laluan tu ada. Nampak tak? Macam surah Al-Husna tu ada cermin, memang boleh nampak. Transparent kan? Boleh nampak. Bukan masalah tu. Dia ada pintu yang boleh terbuka. Dalam mazhab Syafi'i kita. Dia tak faham mazhab lain. Tengok. Tu yang berlaku tempat ni lah. Kat Gombak, saya ambil tempat saya lah. Tempat kita tahu kan. Tengok. Dan saf yang berhubung dengan dia. Ataupun saf yang berhubung dengan dia, kita ikut saf tu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Hukum dia harus sah. Demikian lagi, mereka di belakangnya, di belakang saf yang berhubung tadi. Contoh ada saf belakang hubung dia, ada seorang. Mereka yang di belakang saf yang berhubung tadi tu, dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu, nama dia apa? Rabithah. Orang yang Rabithah ni apa? Iaitu yang menambat. Apa yang menambat? Tulis. Orang tulis tu, Rabithah yakni orang yang duduk di tepi pintu. Orang yang duduk di tepi pintu nak mengikatkan makmum di dalam dan di luar. Nak mengikatkan makmum yang di dalam dan makmum yang di luar. Nak mengikat apa? Ikatan tu. Ikatan saf. Jadi Rabithah ni, orang Rabithah ni seolah-olah dia tu macam imam kita, tapi bukan imam. Imam kita depan sana lah. Cuma dia kalau Rabithah ni dia rokok, kita pun rokok. Sebab dia duduk kat pintu tu. Petunjuk. Asal Rabithah ni nak pengikat. Pengikat di antara makmum yang sebelah dalam dan makmum yang sebelah luar. Dia kena ada Rabithah. Ni cerita apa ni? Cerita masalah 3 kelakuan yang terakhir. Bukan masalah masjid. Masjid tu dah habis dah. Jangan macam masuk masjid. Ini benda yang surau ke madrasah ke apa, tak kisah, surau Jumaat ke, yang kata yang tak boleh niat i'tikaf. Itu saja. Dia kata, jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu, Rabithah yang menambat. Yang menambat ni yang maksud yang mengikat, iaitu antara makmum di dalam dan di luar, antara mereka itu tu dan antara imam. Apa maksud antara mereka itu? Iaitu antara sebelah balik pintu. Tulis itu. Antara mereka itu apa dia?
iaitu di sebelah balik pintu dan antara imam. Kan antara imam kan jauh kan. Jadi sebelah balik pintu tu kena ada rabitah seorang duduk situ. Maka dia nak mengikatkan. Rabitah ni nak mengikatkan, dia duduk, katanya duduk kat pintu kan. Makmum yang duduk kat pintu ni nak mengikatkan antara makmum di luar dan juga imam di hadapan tu. Nak bagi sah dia. Ibarat ni gini, ni kan kita surau gini kan. Contoh ni. Contoh katakan pintu ni. Contohlah pintu. Pintu satu je. Lepas tu ada orang kita ni, dia nak sembang kat situ. Apa? Nak mengikatkan ikutan makmum di luar tu mengikuti imam. Jadi seolah-olah dia tu macam imam, kalau dia rokok, orang belakang pun kena rokok. Macam tu lah. Contohlah kita kata macam ni boleh lah, tapi ada pintu situ. Nampak? Contoh macam dekat surah ajar tu boleh. Kat belakang ada pintu tu kan. Begitu tu. Ibarat dia ada sos situ belakang tu, kata ada orang sembahyang kat luar tu. Katakan penuh kan. Sembahyang Aidilfitri ke apa kan. Sembahyang Jumaat ke. Buat sembahyang Jumaat situ buat. Tak buat. Nak cerita sembahyang Jumaat. Kalau katakan buat sembahyang Jumaat. Orang belakang tu nak ikut tu kena ada rabitah kat pintu tu. Yang ada kosong tu. Sebab dia nak sah mengikut bagi makmum imam depan tu. Dah habis dah Ustaz. Dah tak buat sembahyang Jumaat dah. Allah. Dah beritahu hukum tak sekarang Lepas tak tanya. Kalau tanya saya beritahu hurai dah. Kita datang. Orang tahu semua. Kita tanya ada soalan. Tak ada orang nak tanya soalan. Dia tanya soalan lain-lain. Soalan tersah lah apa. Orang tanya soalan MPK. Dia tak nak tanya MPK. Tengok keadaan kita surau tu macam mana. Surau tu boleh buat contoh tu. Dia punya pintu tu kecil kan. Dah habis. Dan jadilah ia rabitah itu. Tak. Dan jadilah ia rabitah itu, ia tu kembali pada rabitah Dan jadilah ia rabitah itu pada hak mereka itu seperti imam. Seolah dia macam imam dah. Hak mereka itu siapa? Hak mereka itu yang di sebelah balik pintu tu. Seolah-olah dia tu seperti imam. Tengok dia kata. Habis. Maka tiada harus mendahulu mereka itu atasnya. Sikit lagi habis dah. Maka tiada harus mendahulu mereka itu orang yang sebelah balik pintu tu di atasnya, di atas rabitah. Jangan kita lebih pada dia, tak boleh. Sebab dia ada rabitah situ tu, soalan dia tu macam imam. Kalau dia rokok, kita rokok. Nampak tak? Dia bukan mubalik dia bukan mubalik, dia panggil rabitah. Jangan mendahulu mereka itu di atas dia. Habis. Maka jika mendinding oleh suatu yang menegahkan lalu seperti pagar jarang atau menegahkan lihat seperti pintu yang dikatuk dan seumpama pintu katuk tabir yang dihulur atau tiada berdiri seorang pada berbetulan pintu, nescaya tiada sah mengikut. Ni panjang lagi cerita dia. Ni pula cerita dia panjang. Tak sempat nak cerita tirai ni. Tapi tak apalah, beritahu awak dah. Buka sikit. Buka sedikit. Nak semayang tu buka. Kalau nak. Kalau dah tak semayang tak apa, tutup lah kan. Tapi nak semayang tu buka sikit. Ni masalah ni. Tapi tak ada nak cerita dah. Injury time dah habis. Injury time tu dah habis. Memang habis 5 minit lebih dah. Tak apalah, nanti bulan depan tersambung balik. Nanti tolong tanda ajar tanda nanti tersambung. Maka jika mendinding oleh suatu yang menegahkan lalu. Ni kalau ada dinding tu boleh tegahkan lalu. Macam mana tu hukum dia? Ni banyak masalah bab sembahyang Jumaat ni banyak sebenarnya. Ini baru 2 syarat ni. Tak masuk lagi syarat 3, 4 sampai 12 banyak. Orang kita nak sembahyang Jumaat asal ikut imam sudah. Dia tak kira itu, dia kena tahu syarat tu. Lepas tu kena belajar tu. Sebab tu ulama dia buat separate kan hukum untuk sembahyang Jumaat tu, dia separate kan dengan kitab. Macam tu Muafiq Masbuk. Muafiq Masbuk tu dia separate kan. Jadi dalam sembahyang Jumaat ni kena tahu Muafiq Masbuk dengan sembahyang Jumaat tu, kena tahu syarat sah tu. Kalau tak tahu tu bukan kata kita dah pandai sembahyang, saya tahu sembahyang. Bukan kata kita dah pandai sembahyang, kita tahu sembahyang Jumaat, tak mesti. Sebab dia ada syarat sah. Syarat sah ikut imam, itu masalah tu. Baik. Ni fardu ain sebab apa? Sebab fardu ain sebab kita sembahyang Jumaat. Terbaik. Habis itu. Nanti tersambung lagi. Maka jika mendinding oleh suatu.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.